Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini kita masih diberikan peluang untuk meraihkan kedatangan bulan Zulhijjah yang penuh kemuliaan dan barakah. Bulan di mana puluhan ribu umat Islam Malaysia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai jutaan umat Islam seluruh dunia untuk mengerjakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Oleh itu maka mimbar Jumaat pada hari ini ingin membicarakan khutbah yang bertajuk falsafah pensyariatan ibadah haji. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27 dan 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada seluruh manusia supaya mengerjakan haji di Baitullah. Dengan seruan tersebut, maka datanglah para jemaah yang seluruh pelosok dunia berhimpun di Makkahul Mukarramah untuk mengerjakan ibadah haji setiap tahun. Mereka bukan sahaja datang menggunakan syiar ibadah haji, bahkan mereka dapat menyaksikan pelbagai faedah dan pelajaran pengajaran yang menjadi falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji kepada manusia. Sesungguhnya dalam ibadah haji tersirat beberapa falsafah besar yang wajib kita hayati dalam kehidupan seharian umat Islam. Antaranya ialah, yang pertama, ibadah haji merupakan ikrar, yakni ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini umat Islam seluruh dunia datang ke Makkahul Mukarramah dengan matlamat yang satu. Mereka datang dengan jiwa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji, sanjungan, kenikmatan dan kekuasaan yang mereka milikinya semuanya dikembalikan kepada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepanjang ibadah haji dilaksanakan syiar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang sentiasa berkumandang dengan penuh semangat. Mereka melawatkan ucapan yang bermakna, ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milik kepunyaan-Mu dan tiada ada sekutu bagi-Mu. Inilah ikrar ketauhidan, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui sepenuhnya pengabdian diri kepada pemilik dunia dan alam ini. Semuanya adalah milik sepenuhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi milik kita. Ini adalah semua pinjaman semata-mata. Muslimin dirahmati Allah sekalian, falsafah yang kedua di sebalik ibadah haji ialah ibadah haji menyemai roh pengorbanan yang suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, harta, tenaga dan masa perlulah dikorbankan. Keselesaan hidup, ketinggian pangkat, keegoan diri dan keseronokan dunia terpaksa dilupakan sementara. Hanya orang yang benar-benar beriman sahaja yang mampu mengorbankan semua perkara tersebut. Para hujjaj yang sanggup mengorbankan perkara-perkara tersebut demi menyahut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan terbentuk dalam jiwa mereka erti dan semangat pengorbanan dalam semua perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin harta dan apa sahaja yang dimiliki apabila digunakan untuk jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesannya akan semakin bertambah keberkatan hidupnya. Di atas terusnya di atas. Cukup perhatian. Terima kasih. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menginfakkan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Salam ayat yang ke-39, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi hartanya. Hadis riwayat Muslim.
Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini berkata, kekurangan harta disebabkan infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala akan ditutup dengan keberkatannya atau ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir, ibadah haji merupakan lambang kesatuan ummah. Sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi bahawa setiap kali kedatangan musim haji, Kota Mekah Al-Mukarramah akan dibanjiri oleh jutaan umat Islam. Mereka datang dari serata pelosok dunia, dari pelbagai bangsa dan bahasa, dari pelbagai warna kulit dan budaya. Ada yang bangsawan dan rakyat biasa. Semuanya datang untuk matlamat yang satu, yaitu melaksanakan syiar ibadah haji. Mereka semua berwukuf di padang Arafah yang sama, dengan pakaian yang sama, pada hari yang sama. Mereka bertawaf dan bersa'i di tempat yang sama. Semua ini menggambarkan bahawa kesatuan fikrah, amalan dan tindakan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh dipandang ringan. Semuanya perbezaan warna kulit, budaya, bangsa dan bahasa serta martabat sosial hanyalah untuk kita berkenalan. Kerana yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah mereka yang lebih bertakwa, hanya mereka yang lebih ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama memahami dan mengambil pengajaran dari tausiah tersebut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ibadah haji adalah lambang kesatuan umat dalam melaksanakan ketaatan dan pengorbanan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam diseru supaya sentiasa mempersiapkan diri, berkorbankan harta, masa dan tenaga demi menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala serta mendaulatkan syariat. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa ikhlas dalam melaksanakan segala titah perintah Allah dan dalam setiap pengorbanan yang dilakukan supaya mendapat ganjaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berbagai jenis-jenis unta yang kurus yang datangnya daripada berbagai jalan dan jeruk rantau yang jauh, supaya mereka menyaksikan pelbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternakan untuk dijadikan korban. Dengan demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang-orang yang susah, yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقادك الصمدانية جلالتك المعظم سلطان السنور سلطان الشرف الدين شاء الحاجة ابني المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاجة. اللهم علمنا العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان الشرف الدين شاء الحاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال